Lenggang-lenggok mari berdansa dari Pahang ke seluruh desa. Dari Temerloh ke Kuala Lelipis, langkah tari manis berbisik, sambut tangan hayun perlahan, irama hati. Di sini segala bermula. Cemerlang mencipta gemilang, Bertuah bumiku menyaksi. bersama kita berjuang. Tersohor pesada dunia, senada wawasan negara. Melahir insan luhur jiwa, Mampan menambat dunia. perkongsian pintar, universiti dan industri, kreatif inovatif. Pembelajaran teras, aplikasi dan kompetensi, tekad mencapai visi. Demi semangat negara, kami mencurah bakti. Nasib pertiwi terus dibela, kepada ibunda kami berjanji. Yutemku cemerlang, Yutemku gemilang, Yutemku terbilang, Yutem terus berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azam bin Mat'en, berasal daripada Kelantan dan sekarang bekerja di Kuantan. Masuk UTM tahun saya batch 2012. 2012 Fakulti KEKK, Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Kejuruteraan Elektronik Komputer tahun 2012, dan rasanya batch pertama yang saya merasmikan Kolej Lestari, Kolej Kediaman Lestari. Time tu tak ada lagi jejantas tu semua, tak ada lagi, kosong lagi. So agak kepanasan dan fasiliti internet semua memang tak ada, kosong. Kita masuk tu rasanya tak lulus lagi pun tak lulus lagi untuk inspection fasiliti tu. Tapi kita orang tak apalah, masa tu just masuk je. Grad tahun 2016. Sekarang kat sini duduk Kuantan, bekerja sebagai PDRM dalam jabatan PDRM. Sebelum tu kerjaan selepas grad tu, kita orang ni kerja sebagai, adalah beberapa lagi dalam saya punya team, bekerja sebagai drive test engineer untuk telco. Rasanya ramai yang terlibat dalam bidang ni daripada UTM sebelum ni. Infill lah, kalau nak tengok dalam bidang tu memang infill lah dulu. Tapi minat kita dalam PDRM ni sebab dah diterapkan daripada SUKSIS dulu. So, saya mengenali polis melalui SUKSIS. Time tu Palapis tak ada lagi kan. Tahun tu beberapa tahun lepas baru ada Palapisnya. So kita lebih terdedah dengan PDRM.
Salah satunya saya tak tengok lagi universiti, saya tengok kepada kos dulu. Dan tertarik dengan satu kos komunikasi wireless. Sebab masa saya previous sebelum UTM, saya dari matrikulasi. So dekat matrikulasi sudah didedahkan tentang komunikasi, tentang wireless komunikasi, tentang antena, pelbagai jenis antena semua. So kita tiba-tiba tertarik dekat situ. Bila tengok benda tu, kita scroll masuk isi untuk kemasukan di UPU tu, ada satu kos komunikasi wireless di UTM. Lain-lain saya tak jumpa. Hanya di UTM sahaja rasanya. So terus apply. Ini universiti apa? Masa tu UTM tak dikenali lagi. Masa tu UTM baru panggil universiti yang baru nak meningkat naik time tu. Sebelum ni nama dia KUTKM KUTKM. Lagi orang tak kenal masa tu. So bila UTM yang sadis sikit lah. Bila nak bercerita, orang tanya, you mana? UTM. UTM Orang kesamakan UTM. UTM dekat Melaka Tak. UTM, Technical Malaysia Melaka. Time tu UTM ni baru nak naik. Baru naik sekarang. Sebut UTM semua dah tahu. So sekarang UTM dah dikenali di pesada dunia dah. Waktu saya belajar, biasalah universiti yang baru nak naik, dia akan ada masalah dengan kedis kediaman. Sebab kita akan bersepah duduk. Ada yang duduk dekat Emerald Park, duduk di yang saya alhamdulillah first best yang dapat kolej kediaman sendiri, UTM punya, bukan sewaan. Yang lain-lain semua masih sewaan. Emerald Park, di apartment ada lagi masa tu, dan lain-lain lah. So itu kemudahan utama dia lah untuk biasanya untuk sesebuah universiti ataupun kolej ni, fasiliti yang penting adalah untuk pelajar ni kolej kediaman. Tapi saya yang first duduk di situ, so far masa tu agak penatnya. Kenapa UTM macam ni? Tapi tak sampai setahun, makin laju. Dia cepat. Pembangunan tu laju naik. Dan sekarang rasanya dah besar kan kolej kediaman dia yang dekat atas bukit tu. So kita bersyukur jugalah. Tapi lain-lain fasiliti selain pada kolej kediaman, makmal, dari segi makmal dia, sebab dia daripada KUTKM lagi. Dari segi makmal dia untuk kos saya, untuk bidang saya, cukup lengkap. Dia memang cukup lengkap untuk bidang saya. Tak ada yang untuk kita buat fabrication board, circuit semua tu, untuk etching, nak buat etching antena semua ada kat situ. Cukup lengkap. Untuk kita daripada segi untuk training komputer pun ada. Kita nak buat bilik untuk test dia punya antena tu, bilik apa lupa lah saya nama dia. Yang tu pun saya agak kagum lah, kerana ada juga bilik macam ni di peringkat pembelajaran. Dan ada benda yang satu kata macam kemalangan, tak juga. Benda yang saya ingat sampai sekarang, kita nak kejarkan masa untuk buat test antena. Sepatutnya dalam tu ada empat setup. Ada empat set. Jadi sepatutnya daripada makmal beritahu sepatutnya tak boleh running semua sekali dalam satu masa. Tapi kita nak kejarkan masa sebab dah ada delay something kat masa tu. Okey, dia benarkan, tapi risiko sendirilah. Benda tak sampai setengah jam semua pening. Radiation tinggi. So itu antara benda sampai sekarang saya tak lupa benda tu. Dan kesan radiation tu kita terus hilang dari radar. Dah balik rumah, tidur, hilang dari radar, makan masa dekat 6 jam baru sedar. Dia kepeningan, tak pastilah radiation macam mana. Satu rumah pening. Lagi fasiliti lain fasiliti yang untuk fakulti lain lah. Saya tengok untuk Satama yang saya selalu singgah, fakulti pembuatan, memang cukup lah, lengkap. Dan saya selalu lepak di library, dekat library. Sebab library dia kita agak kagum lah.
sebuah library yang boleh stay sampai 24 jam. Cuma yang dalam tu taklah, dekat luar tu kita boleh ada satu tempat yang kita boleh tenangkan diri, yang tak ada orang kacau untuk kita study. Sampai 24 jam kita boleh stay kat situ. Dan sekarang saya tak pastilah sistem dekat library tu dah rasanya dah di-improve. Sebab masa saya tu katanya dah ada ura-ura nak masukkan apa panggil ni, macam wheel tu kan, boleh jalan sendiri apa semua, dan sistem navigation untuk buku dekat mana tu. Itu masa saya tu, tapi saya tak sempat lah yang tu. Daripada segi classroom, okey, dia cukup lah. Cuma satu je yang kita tak ada, yang kita terbayang-bayangkan lah, macam drama-drama apa semua cerita kan. Satu universiti mesti ada satu dewan kuliah yang besar. Itu je kita tak jumpa dekat UTM. So mungkin sebab sebuah universiti yang teknikal dan tidak memerlukan satu kuliah macam tu, mungkin. Saya tak pasti lah dan konsep dia macam mana. Sebab kita daripada matriculation pun dulu, kita ada dua konsep juga dekat matrik. Satu kuliah main, kuliah besar, dan second tutor dia macam kelas-kelas yang dekat UTM tu, macam tu. Lain-lain fakulti saya tak pasti ada ke tidak. Yang fakulti saya saja, saya rasa tak ada benda tu. Dan konsep pembelajaran mungkin berbeza lah. Dan universiti yang saya agak terkejut jugalah dekat UTM ni, sebab orang kata dekat universiti ni jumlah wanita lagi ramai daripada lelaki. Tidak di UTM. Satu kelas saya boleh katakan kurang daripada 1/4 wanita. Dan orang kata, time ni lah nak jual minyak katanya. Tak adanya pun. Udah senyawek tu je yang ada. Mana mau je. Okey, yang minggu haluan siswa standard lah kan, macam biasa, bekerja-kerja pagi-pagi kan, nak pergi semua tu. Kita pula daripada masa tu dekat sementara di Emerald Park sebelum dapat masuk ke Lestari. Kita sementara semasa haluan siswa di Emerald Park, bekerja-kerja lah pagi-pagi semua, naik bas, so nak pergi sana. Dan ada satu benda yang saya tak lupa juga sampai sekarang, kena scam dengan ni lah, kita punya Faci lah. Kononnya nak pergi mana? Nak melawat, kita nak buat lawatan ke Putrajaya, trip ke Putrajaya. Wah, baru masuk dah ada trip ke Putrajaya dah. Jauh pula Saya pula daripada kampung, orang kampung mana pula berjalan sebelum ni, tak pernah pula nak menjejak kaki ke KL, Putrajaya semua ni. Keluarlah kita dengan semangatnya, Putrajaya aku hari ni. Dah. Semua ni akan buat persembahan nanti untuk final. Aduh, kena berlakon pula. Jadilah makcik karipap begitu. Itu. Tapi bagusnya yang tu dia nak tengok siapa yang kita dapat apa panggil, kita nak keluar daripada ramai-ramai tu, kita agak malu. Daripada ramai-ramai tu, malu nak keluar. Kenal pun tidak seorang-seorang ni. Tapi time tu saya jumpalah kawan-kawan. Dapatlah jumpa member baru. Dan kerana tu jugalah saya dapat jodohkan orang dengan member saya. Nak dijadikan cerita itulah kenalah buat persembahan gitu. Tapi nasib baik ramai yang tak kenal lagi. So tempoh membahan tu kuranglah sikit. Kalau ramai dah kenal, sudah ada bahan kita makcik karipap. Kita program aktiviti universiti selalunya saya mencari-cari juga, sebab saya ikutkanlah bila kita dah join SOSIS, komitmen kita lebih kepada situ. Orang lain weekend rehat ataupun cuti mid-sem, cuti sem, terus balik kampung. Tapi kita dah tahu dah, mid-sem, cuti sem mesti akan ada program SOSIS. Itu komitmennya lah. Tapi saya mencari-cari apa program universiti yang aku perlu join. Tak join lagi. Terus kita cari-cari, dapatlah. Sebenarnya tak banyak lah. Jadi adalah sebagai sukarelawan untuk kejohanan basikal, mountain bike. So dapatlah join sekali. Yang tu je lah yang paling saya ingat, sebab kita sepenuhnya duduk dekat situ. Jadi sukarelawan yang tu. Yang selebihnya melibatkan program universiti ni, saya lebih kepada program-program SOSIS. Banyak involve dengan SOSIS apa semua, dan saya kenal polis pun kat situ. So untuk universiti sahaja betul kurang sikit, tapi still dalam kira under program universiti lah, SOSIS UTM kan. Kalau ikut dalam SOSIS, kita akan ada, kalau sekarang lah kita panggil community policing.
So dia menerapkan, dia nak daripada SOSIS tu pun dia dah dedahkan kita dengan benda tu. Jadi kita program yang paling saya rasa paling besar lah kot, program apa ni, untuk membantu mangsa-mangsa banjir yang ingat dan banjir besar di Pantai Timur di Kelantan. Dan kami lebih kurang 2 bas kita turun ke sana. Ini bersama dengan kerajaan negeri. SOSIS bersama dengan kerajaan negeri. So kita 2 bas daripada SOSIS pergi ke Kuala Kubur, saya ingat tu. So itu antara program yang besar jugalah, salah satunya. Yang lain rasa banyak lagi kita terlibat, tapi hanya di dalam negeri dan ada juga melibatkan kem-kem di luar, di Gemencih dan juga di Johor. Kita buat program-program dekat sana lah. So saya ingat saya yang paling besar yang tu lah, yang program bantu masa-masa banjir. Dan kita jumpa macam-macam, daripada kita nak bersihkan rumah-rumah orang, masjid, jumpalah peliknya motor ni kalah budak U tak boleh buat. Kita budak teknikal terkejut tengok motor dia orang. Ini motor ke motor bot? Motor dia boleh menyelam dalam air. Orang kampung punya kerja. So otak teknikal tu kata, kita tengok tu dah trigger dah, terkejut. Dan terus dikaji time tu juga. Okay, untuk LI, sebab kita tertakluk di bawah BOE kan. Yes, BOE, Board of Engineering. Dan tempoh LI kita ni tak sama dengan untuk teknik untuk teknologi. So tempoh LI kita hanya 10 minggu compare dengan teknologi selama 6 bulan kan. Itu menjadikan satu kesukaran sebenarnya untuk dia menjadikan satu kesukaran untuk untuk kita dapatkan tempat. Majoriti yang saya submit rasa macam tak boleh lah. Bukan saya tak nak ambil, tapi memerlukan. Cuma tempoh ni majoriti yang cakap company akan rugi. Kenapa pula kata rugi? Sebab saya dah ajar korang baru 10 minggu korang dah hilang. Dan aku nak jumpa balik budak-budak ni nanti untuk diserap menunggu 1 tahun lagi, 2 semester lagi. Itu yang menjadi satu cabaran kepada kami semua. Macam mana kita orang nak dapat ni? Semua company tolak ni sebab tempoh sahaja, bukan sebab kos. Kos semua minat. Dan industri dalam Malaysia ni tinggi. Jumlah industri di Malaysia ni memang banyak. Termasuk di Kuantan sendiri. Dan untuk kita punya elektronik banyak di Seremban dengan Melaka lah, Melaka dan Johor. Itu untuk elektronik. Dan industri memang banyak. Cuma tempoh itu yang menyebabkan keterbatasan untuk kita dapat tempat. Tu macam-macam cabang. Dan untuk saya last choice lah cakap ini, dah hujung sangat, dia tak ada dah. Adalah satu company yang supply untuk barang-barang komputer di Putrajaya. Dia dah ambil. Cuma dekat dengan untuk kita tarikh untuk kita buat LI, dia call balik. Alamak, saya dah ambil tapi awak ni jadi satu benda sama juga alasannya. Company boleh rugi tau macam ni, kata. Kita dah ambil dalam tempoh sekian, dia ada polisi company lah. Okay lah, macam ni lah dia placing saya. Dia ada satu company, dia ada satu Petronas, pam minyak Petronas dekat kampung. Petronas kata, macam mana aku nak buat LI dekat Petronas? Saya budak-budak elektronik, Petronas nak buat apa? Placing je lah dia kat. Nak terima je lah. Terima dengan, dah memang hujung dah, tak ada buat apa dah. Dan saya cuba rujuk juga dengan kita punya supervisor. Dia cakap, okey je, tak apa, proceed je. Itu memang dah tak ada choice. Nak buat macam mana kan. Itu kita agak tidak dapat dalam satu bidang yang betul lah. Cuma daripada situ, kita dapat belajar juga. Kita ambil positif benda tu. Dekat tempat walaupun Petronas, apa peluang kita ada dekat situ. Benda apa yang kita boleh belajar dekat situ. Selain daripada bidang elektronik, bidang komunikasi wireless, di tempat tu kita belajar pengurusan. Kita belajar satu pengurusan
finance dekat situ. Sebab dalam satu subjek saya ingat dalam tempoh kita belajar ni ada satu subjek entrepreneurship. So why not kita ambil peluang duduk di retail industry untuk kita belajar benda tu yang tidak diajar di mana-mana tempat. So dapat juga saya on report, kita pun based on tu je. So lecturer okay terima. Sebab dia rasanya dia bukan kata nak dalam bidang sangat sebenarnya. Bagi saya lah benda untuk LI ni dia nak tahu kita ni mampu adapt tak dengan industri dalam apa juga situasi. Itu bagi pendapat saya lah. Okey, penglibatan saya. Dia sukses ni kita akan ikut modul je sebenarnya. Kita akan ikut modul. Ada perkemahan, ada kawat, ada ujian latihan kawat, ujian ujian undang-undang. Tapi semua tu hanya modul dekat sukses dan semua confirm akan tamat latihan punya lah. Tapi daripada, jujurlah saya cakap, sebelum saya masuk sukses, kampung saya memang duduk kampung betul. Kampung saya ni dengan polis ni dia anti tau. Saya sendiri sebagai orang kampung ni adalah juga masa tu. Tapi bila saya masuk universiti, kat sini kita terfikir ada sukses ni polis. Tercuit dalam hati saya, aku nak kenal apa itu polis. Sebab kita dah dimomok-momokkan dekat kampung ni, polis ni macam ni, polis macam ni. Rupanya bila saya masuk dalam sukses, dah diajar benda-benda, dah didedahkan tentang bidang-bidang kepolisan. Tidak seperti yang digembar-gemburkan oleh orang kampung. Dan rupa-rupanya patutlah ada orang gembar-gemburkan. Dekat situ ada pot-pot yang tak cantik, yang dia orang ni lah yang menggembar-gemburkan. Itu. Dan dalam sukses kita diterapkan tentang budaya-budaya polis. So pilihan di tangan kita, dia kata. Ini budaya ada biasalah dalam bidang melibatkan public ni akan ada yang tak baik seperti mana pada viral tu kan. Ada gender. So which one? Kau nak pilih yang mana? Pilih yang betul. Janganlah sampai bila kau nak biarkan benda-benda tak betul ni berlaku. Jadi korang yang tahu benda ni, korang yang ada asas, buat benda betul, selamatkan jabatan. Itu yang diterapkan di jurujawati saya. Selamatkan nama polis tu sendiri. Itu yang antara yang diterapkan lah. So yang membuatkan kita ni semakin terpalit, semakin berkobar-kobar nak masuk polis lagi ni. Dan ada beberapa tim saya tu dalam squad saya tu, dan ada yang dah UTK pun seorang. Masa interview untuk sukses, dia best sebelum ada satu best. Ini first and last tak kesanya buat pengambilan khas sukses. Ini pengambilan khas sukses ni khas untuk bekas sukses di universiti. So persen dia orang datang memang tinggi. Latihan dia khusus tak sama dengan pengambilan awam. Tapi kita nak mengejar yang tu. Tak tahulah dasar macam mana. Yang tu dah tak ada. So saya masih bersaing dengan yang awam juga. Tapi bila kita nampak dalam latihan pun kita nampak perbezaan. Ini dah ada asas, memang dah kenal. Budak-budak sosial ni memang kira dah kenal dah polis macam mana. Walaupun tak sepenuhnya. Ini awam. Mentaliti susah nak diubah lagi. Masih lagi dalam mentaliti awam tu ada lagi, banyak lagi. So agak sukar. So dalam latihan pun agak sukar nak kontrol. So sorry to say lah, banyak problem yang akan timbul daripada golongan-golongan ni. Dan dalam interview tidak sepenuhnya daripada sukses tu yang ditanya, sebab kita bersaing dengan awam. So not fair lah bila dia tanya kita tentang tu saja, tanya tentang sukses saja. Memang kita akan percentage untuk kita tu tinggi lah. Jadi not fair. So dia orang lebih kepada topik open. So kita walaupun topik open, tapi kita dah terdedah dengan benda ni sebelum ni. Terdedah dengan isu-isu yang sebegini. So tak ada masalah untuk kita lah. So percentage kita makin lebih tinggi. Keyakinan kita tu lebih tinggi untuk kita bercakap. Compare dengan yang calon-calon awam yang tidak pernah, yang jadi terpinga-pinga dengan soalan-soalan panel tu.
selepas grad, sebenarnya kerja tu sebelum grad lagi saya dapat. Kita dah apply, dah nak habis final exam, dah apply tu dapat dah. Hari ni habis final exam. Minggu depan terus masuk kerja. Cuma kita just apa panggil, gedah je lah, tak kisahlah kerja apa pun asalkan terus bekerja. So, terus masuk di DTE. Kita masuk daripada zero, daripada tak tahu apa, daripada sebagai trainee saja. Daripada situ dah lebih kurang 3 bulan kemudian baru saya grad. So sambung lagi kontrak yang baru. Dan suka duka dalam kerja tu banyaklah, bila kita melibatkan swasta dan subkon kepada subkon double lagi. Itu je banyak mainan. So saya pernah lah sekali, rasa 2 kali kot. Kita orang yang satu tu beramai-ramai dan sekali tu saya seorang je. Kita kena tipu lah juga kan dengan company, kena main dengan company. Buat kerja amal je. Sebulan kita buat kerja amal je. So dia orang okay lah, tak apalah, ambil ini pengalaman. Dan second tu saya sendiri, itu saya dapat projek sendiri pun buat kerja amal juga, lebih kurang tak apa sebulan lah, lebih kurang 3 minggu. Dan lepas tu kita dah mahir, kita dalam tempoh mahir baru hanya 4 bulan dah. So mostly yang keluaran UTM masa tu memang dalam industri ni company pandang, company cari. Sebab budak-budak ni dia kata boleh buat kerja. Saya sendiri pun diletakkan dekat task force, kategori team task force lah, untuk settlekan site problem, site yang dah di-reject tapi company dah buat agreement dengan vendor tu, tetap nak kena jalan juga site tu. Tu dalam banyak-banyak saya salah seorang daripada UTM, maksudnya salah seorang yang terlibat dalam team task force. Itu sebab saya bekerja dalam masa 1 tahun satu semenanjung. Dalam masa 1 tahun tu saya kena site saya ada 1 semenanjung. Sejak sebulan 2 bulan kat sini terus merata sebab disebabkan team task force tu. Lain-lain projek setakat ni hanya statik je lah, dalam 8 bulan satu tempat untuk orang lain dalam bidang saya ni. Keluaran UTM tak susah sebenarnya, senang, banyak bidang boleh masuk. Convocation ni dia ada cerita sedih sikit. agak sedih sikit lah. Maklumlah, saya ingat tahun tu je yang dibuat, bermulanya tahun tu. Sebelum ni dibuat pada weekend kan. Tapi tahun tu dibuat hari Isnin, hari orang kerja. Alamak, macam mana? Siapa nak hantar? Siapa nak bawa family daripada kampung? Mak saya pula, ayah saya macam mana? Yelah, tak apalah. Saya kata, apa yang ada jalan je lah. So kita agak terkilan sikit bila dia buat hari tu, adik-beradik semua tak boleh datang, tak ada satu pun yang boleh datang. Tu kita rasa terkilan pula. Orang, sahabat saya bongsu, abang-abang, kakak-kakak itu, bila convocation je pun ramai family datang, adik-beradik semua datang. Saya combo, saya balik kampung. Masa tu saya dah ada sebiji kereta Glisser, time belajar saya beli sendiri. Bawa lah mak saya dengan arwah ayah saya daripada Kelantan datang UTM, datang ke Melaka. Tidur dah di rumah abang saya, ada dekat Melaka seorang. Tidur rumah abang saya pun tak boleh nak datang pada hari tu. Bagi kerja, macam mana nak cuti ya? Alasan apa aku nak pergi? Ya tak apalah bang, pergilah. Lepas tu pagi konvo tu, bawa lah mak dengan ayah pergi ke UTM seorang-seorang. Ayah saya stroke, jadi kena pakai kursi roda. Tolaklah dengan pakai baju konvonya, pakai jubah tu, tolak masuk ayah dalam. Agak sedih sikit dah time tu. So tiba-tiba abang boleh datang. Okay, lega sikit. Ada adik-adik juga wakil boleh sampai. Alasan apa? Pandai lah aku MC ke apa. Bersama-sama isteri pula MC tu. Okay lah. Dia usaha juga sebab dia fikir time dia dulu ramai adik-adik datang. Kita pun tak pernah miss. Semua datang. Yang konvo dinilai. Saya daripada Melaka pergi ke sana. Yang konvo dekat mana lagi. Ramailah yang hadir. Itu agak kisah masa konvo sikit. Sebab kita lebih kepada dia dedahkan kita, dan kita ni pun banyak buat perhubungan dengan industri.
kita banyak komunikasi dengan industri. Jadi antara sebab market kita ni tinggi salah satunya. Dan ini daripada apa yang pengalaman lepas lah. Walaupun sama grade dalam degree, tapi dia akan ada dua kategori sebenarnya. Yang graduation degree kami ni akan ada keluar kedua kategori. Satu kategori yang background diploma, dan satu lagi kategori background matriculation. Mostly dekat industri, dia orang akan nampak, dia orang akan lagi preferred kepada graduation yang ada diploma, degree yang ada diploma background belakang dia, compare dengan yang hanya matriculation. Sebab apa, dia orang nampak yang pernah ada diploma lebih berkemahiran berkemahiran di dalam industri, dan dia orang dah lama sebelum ni. Itu saya cakap, LI, antara sebabnya LI kita bagi saya lah perlu diletakkan bersama sebagaimana yang bidang teknologi itu 6 bulan. Sebab daripada situ industri lagi nampak kewujudan kita, dan lagi senang sebenarnya untuk kita dekat dengan industri selain kita buat perhubungan bersama industri ini, kita bersama industri bagi saya lah. Dan kebolehan pasaran kita, sebab yelah marketing kita tinggi, orang nampak budak-budak UTM ni kualiti dia macam mana. Tak pastilah untuk compare dengan universiti-universiti lain, tapi daripada kita sendiri, sudut kita, budak-budak kita sendiri, kawan-kawan saya semua tu tinggi market dia orang. Tak pasti macam mana rezeki ke, itu saya kurang pastilah daripada pandangan saya. Sebab nama kita ni dah, orang kata konsep pembelajaran kita menyebabkan kita lebih mahir kot mungkin. Okay, walaupun saya duduk dalam jabatan PDRM lah, bukan duduk dalam bidang teknikal, tapi benda tu masih melekat. Dan bila kita duduk dalam PDRM, ketagihan kita dengan peralatan elektronik semua ni masih ada sebenarnya. So daripada situ, apa yang berlaku, apa yang dekat pejabat yang bagi saya kita dah tak perlukan technician tambahan. Bila kita nak tolong baiki komputer, nak minta tolong set up sistem balik semua, memakan masa. Kita nak buat kerja kita kat pejabat akan tergendala. So daripada situ, tiba-tiba diri saya sendiri tertonjol dekat di jabatan tu. Sebab apa? Kita jadi geram tengok benda-benda tu. Rosak. Tinggal macam ni, benda boleh baiki. Kenapa nak dibiarkan macam tu? Nak tunggu orang baiki. Nak tunggu technician datang. Lambat. Saya katakan semua satu pejabat. Itu adalah salah satu benda yang boleh kita dah belajar dekat sana, kita bawa ke pejabat, walaupun bukan bidang kita, tetap akan ada barang-barang teknikal di situ. Lampu, itu just dikoda elektrik lah, tapi kerja kita juga. Kita dah ada kemahiran dalam bidang tu. So, buat je lah. Automatik. Dalam cerita orang akan nampak wujudan kita kat situ. Ucapan untuk bakal-bakal alumni, ambillah peluang masa belajar ni, grab lah mana-mana peluang yang ada, dekatlah terus dengan industri, tetapkan matlamat apa yang awak nak jadi, apa yang korang nak jadi lepas ni, nak kerja dalam bidang apa, tetapkan matlamat, usaha ke arah tu. Jangan tunggu grad dulu baru nak cari. Kita sekarang dalam zaman mengejar bekerja-kerja ke arah untuk membina kerjaya. Bukan seperti zaman-zaman dulu, sebelum masa yang nak dinaikkan engineering ni, itu market kita tinggi. Sekarang fakulti universiti teknikal ni makin tinggi. Jadi sementara UTM ni sedang meningkat naik namanya, grablah peluang tu. Dan sekarang ni pun nama UTM dah dipusadar. Gunakan peluang yang ada. Jalinkan hubungan segera dengan industri. Dan kemudian kalau boleh, dah berjaya nanti, sumbanglah balik kepada UTM. Itu dah tempat tumpah darah kita sebelum ni. UTM Kuching Melang lah.